Peruntukan RM300 juta dilulus bagi selesaikan isu bekalan air negeri Sabah. Fadlina Siddiq beritahu semua IPG, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah wajib miliki kelas prasekolah. On Hafiz rayu Immigration selesai kesesakan pintu masuk Singapura Malaysia. Sumber dakwa 5 adun bersatu bakal sokong Amiruddin. HRW dakwa Kerajaan Madani gagal penuhi pembaharuan dasar pelarian. Isa Samad bebas tuduhan rasuah beli hotel di Kuching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 6 Mac 2024 bersamaan 25 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu sebanyak RM300 juta sudah diluluskan tahun lalu secara pinjaman untuk menyelesaikan isu bekalan air di negeri Sabah. Katanya, 4 projek baru juga telah diluluskan di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia RMK ke-12 berjumlah RM200 juta bagi penyelesaian jangka pendek isu bekalan air di negeri Sabah. Kementerian juga sedang memohon penyelarasan semula kos kepada Kementerian Ekonomi bagi tambahan peruntukan sebanyak RM100 juta berdasarkan kelulusan jemaah menteri. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Datuk Seri Bong Mokhtaradin BN Kinabatangan pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Selain itu, Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Kerajaan Sabah juga sudah diluluskan peruntukan sebanyak RM163.55 juta di bawah RP4 bagi projek-projek sambungan. Menjawab soalan tambahan Bong Mokhtar, beliau berkata, peruntukan yang diluluskan di Sabah ketika ini lebih menjurus kepada kerja-kerja pembaikan dan penggantian paip air. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, semua institusi pendidikan guru IPG, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah wajib memiliki kelas prasekolah. Katanya, perluasan dan penambahan kelas prasekolah di semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merupakan fokus kerajaan ketika ini. Penambahan kelas prasekolah akan berlaku secara berperingkat bermula dari sesi persekolahan iaitu minggu hadapan. Katanya, penambahan itu akan berlaku dengan lebih pesat berdasarkan keperluan dan keupayaan untuk memastikan komitmen terhadap isu prasekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Keusahawanan Permata Remaja. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi sekali lagi merayu Immigration menyelesaikan segera kesesakan di pintu masuk bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB yang semakin meruncing. Memuat naik gambar sekumpulan pengguna motosikal yang bersesak menunggu di pintu masuk Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ di Facebook, On Hafiz berkata, rakyat negeri itu tidak boleh dianiaya sedemikian rupa. Beliau meminta dan merayu kepada kepimpinan Jabatan Immigration agar menyegerakan penyelesaian kesesakan yang berlaku di kedua-dua pintu masuk KSAB dan BSI. Pada 15 Jun lalu di Sidang DUN, On Hafiz memberitahu pentadbirannya tidak hangat-hangat tahi ayam dalam usaha mengatasi kesesakan di CIQ BSI dan KSAB yang berlarutan berpuluh tahun. Beliau sendiri sudah berpuluh kali turun padang ke CIQ BSI dan CIQ KSAB dalam mencari jalan mengatasi kesesakan di dua laluan itu yang digunakan kira-kira 300,000 rakyat Malaysia setiap hari.
Ada ura-ura mengatakan 5 ADUN bersatu Perikatan Nasional bakal memberikan sokongan mereka kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Menurut sumber, kumpulan tersebut akan diketuai oleh seorang bekas pengerusi Bersatu Selangor. Semakan menunjukkan bekas pengerusi Bersatu Selangor yang merupakan ADUN ialah Abdul Rashid Asari yang juga merupakan ADUN Selat Kelang Penggal Kedua. Menurut satu lagi sumber, baki 4 ADUN yang akan turut menyokong ialah Wakil Jeram, Batang Kali, Sungai Kandis dan Dengkil. Muhaimin Harith Abdullah Sani ialah ADUN Batang Kali. Wan Zanahurin Ahmad mewakili Sungai Kandis, manakala Jamil Saleh mewakili Dun Dengkil. Wakil ke-6 bersatu yang turut dikatakan akan menyokong Amiruddin ialah Rosnizam Ahmad iaitu daripada Morib. Untuk rekod, Selangor sudah pun menguatkuasakan enakmen anti lompat parti. Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri sehingga kini gagal untuk melakukan pembaharuan dasar imigresen berkaitan dengan layanan terhadap komuniti pendatang asing dan pelarian menurut Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Human Rights Watch HRW berkata, ketika menjadi pemimpin pembangkang, Datuk Seri Anwar mengkritik pendekatan keras yang diambil oleh dua kerajaan gabungan nasionalis terdahulu terhadap pelarian. HRW juga berkata, PKR yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar berjanji untuk meluluskan Konvensyen Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang membolehkan negara secara rasmi mengiktiraf pelarian dan hak mereka untuk bekerja. Bagaimanapun, kumpulan tersebut berkata, Datuk Seri Anwar gagal memenuhi komitmennya dengan mengekalkan pendirian keras penguatkuasaan imigresen seperti pemimpin sebelumnya. Laporan HRW juga mendedahkan sejumlah penganiayaan di pusat tahanan imigresen di seluruh negara merekodkan pengalaman bekas tahanan mengenai insiden penyiksaan antara lain yang dialami oleh pelarian dan pencari suaka politik. Mahkamah Rayuan sebulat suara membenarkan rayuan bekas pengerusi Felda Isa Samad terhadap sabitan dan hukumannya bagi tuduhan rasuah RM3 juta berkait pembelian sebuah hotel di Kuching 10 tahun lalu. Hakim Wazir Alamaidin Mira yang mengetuai panel 3 hakim berkata, Mahkamah Tinggi melakukan kekhilafan yang boleh dirayu dan memerlukan campur tangan. Berikutan itu katanya, Mahkamah membenarkan rayuan berkenaan dan membatalkan hukumannya. Turut bersidang bersamanya Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim dan SM Komati Supiah. Pada tahun 2021, Hakim Nazlan Ghazali yang kini di Mahkamah Rayuan mendapati Isa bersalah atas 9 tuduhan rasuah melibatkan 3.09 juta pada 2021 dan menjatuhi hukuman penjara 6 tahun serta denda 15.4 juta ringgit. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.